بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang memberi kepada kita ni'matul Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah kerana kita ini diberi anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ni'matul Islam, nikmat berada di dalam agama Islam. Juga Allah memberi nikmat besar juga kepada kita, yaitu menjadikan kita daripada ummatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, penuhkanlah hati kita dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuhkan hati kita dengan merasa rindu sentiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuhkan hati kita dengan rasa ta'zim dan mengagungkan Rasulullah. Anugerahlah mata kita ya Allah dengan melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Semalam kita sudah belajar bagaimana berlaku Bai'atul Aqabah Al-Thalithah, perjanjian Aqabah yang ketiga. Alhamdulillah kita belajar semalam dan kita sudah mengetahui bahawasanya perjanjian itu berterus dengan damai, juga dengan lancar. Cuma Syaitan Ar-Rajim dia bercuba di akhir waktu untuk menghancurkan perjanjian itu, pertemuan itu dengan Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hinakan dan batilkan rancangan iblis. Lepas tu kita tahu juga yang golongan Al-Ansar yang sejumlah mereka 73 lelaki dengan 2 perempuan, setelah mereka selesai perjanjian Aqabah yang ketiga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang kepada Al-Madinah dengan membawa semangat yang tinggi daripada Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di Al-Madinah. Selepas mereka pulang kepada Al-Madinah, mereka zahirkan agama Islam di sana tidak sempurna lagi. Dan mereka berdakwah kepada penduduk-penduduk Madinah agar mereka masuk ke agama Islam. Dan tersebar dengan laju agama Islam di Madinah sebelum Rasulullah dengan sahabat berhijrah kepada Al-Madinah. Kerana 70 sahabat itu yang janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Aqabah Al-Thalithah yang ketiga.
ramai juga pemimpin-pemimpin, orang-orang yang disegani, orang yang hebat daripada Al-Madinah masuk Islam juga. Daripada golongan Al-Khazraj ada, juga daripada golongan Al-Aus ada juga yang masuk Islam. Cuma ada satu orang musyrik, dia orang yang sembahyang kepada batu, namanya Amr ibnul Jamuh. Namanya Amr ibnul Jamuh. Amr ibnul Jamuh ini, dia salah satu pemimpin daripada kabilah Bani Salimah. Dari kabilah Bani Salimah. Dia salah satu orang yang hebat dari kabilah tu. Dia tolak agama Islam, dia tak masuk Islam. Tetapi anak dia namanya Mu'adh bin Amr. Anak dia masuk Islam. Dan anak dia ni, Mu'adh bin Amr, dia kesian kepada ayah dia. Kerana dia ta'assub sangat kepada batu dan agama yang sesat. Dan Amr ini, Amr bin al-Jamuh, iaitu seorang ayah tu yang tak masuk Islam, dia ada satu berhala namanya Al-Munat atau Al-Manat. Dia ada satu berhala namanya Al-Manat. Namanya Al-Manat kerana dia selalu sembelih beberapa ekor, korbankan untuk berhala batu je. Dia sembelih beberapa ekor, kambing lah, unta, lembu, macam-macam dia sembelih di depan batu dan berhala tu. Dia sangat bergantung dan sayang dan mengagungkan batu tu. Dan dia anggapnya Tuhan yang memberi rezeki, yang pelihara dia, yang menjaga dia. Maka pemuda-pemuda daripada kabilahnya, daripada Bani Salimah, mereka ajak dia masuk Islam, terangkan kepadanya yang Islam ni yang sebenar, yang ini batu sahaja, bukan apa-apa pun. Tapi dia tidak bersetuju dengan mereka. Lepas itu, pemuda-pemuda, termasuk anak dia Mu'adh bin Amr bin al-Jamuh. Mu'adh ini, anak Amr, dia buat rancangan untuk ayah dia dengan satu sahabat lain yang namanya Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal juga anak Mu'adh bin Jabal. Jadi mereka 3 orang semua muda. Mu'adh bin Jabal dengan anaknya Amr. Juga yang ketiga Mu'adh, anak Amr bin al-Jamuh. Mereka buat rancangan, tapi rancangan yang bagus. Mereka nak bantu orang tua ini yang namanya Amr bin al-Jamuh, dan dia seorang yang disegani di masyarakat Bani Salimah itu. Mereka nak tolong dia, nak keluarkan dia daripada agama yang sesat dan nak masukkan dia di dalam agama yang sebenar. Rancangan mereka akan membiarkan ayah mereka, Amr bin al-Jamuh itu, tidur di tengah malam. Selepas tidur, mereka pergi ambil berhala dia itu dan balingkan dia, minta maaf dekat najis, timbak najis atau perkara macam longkang. Di pagi hari itu, yang kedua pagi hari, bangun Amr cari mana Tuhan dia, tak ada. Mana Tuhan saya di sini? Tak pernah hilang. Mana Manat? Nama Tuhan dia, berhala dia tu Manat. Dia cari-cari tak jumpa. Dia kata, siapa yang curi Tuhan saya malam ini, malam tadi? Kemudian dia cari-cari di sana, dia jumpa di luar rumah, dekat longkang. Selepas dia jumpa, dia ambil
berhala tu basuh dia, wangikan dia, cantikkan dia, dia balik letak. Malam yang kedua, mereka datang lagi. Muaz bin Jabal dengan anak dia Amr, juga dengan Muaz anak Amr bin al-Jamuh ini. Mereka buat lagi malam yang kedua. Dan dia pergi basuh dia, wangikan berhala tu. Akhirnya, dia rasa penat. Kerja saya di dunia ni asyik jaga Tuhan. Sekarang siapa yang kena jaga yang lain? Saya kena jaga Tuhan saya ke atau Tuhan yang kena jaga saya? Penatlah. Kalau nak duduk sebelah kamu, wahai Tuhan, jaga kamu. Kalau tak tidur, penatlah. Jadi dia buat apa? Dia ambil satu bedang dia letak sebelah berhala. Dia kata, kalau orang datang nak curi kamu, ambil kamu, hina kamu macam ni, hari-hari buang dekat longkang, dekat tempat najis macam tu, ini bedang, jaga diri kamu sendiri. Dia suruh berhala, dia suruh batu tu, jagalah diri kamu sendiri. Aku penat kalau tak boleh tidur. Aku tak tahu pun siapa yang buat ini dengan kamu. Kalau kamu betul-betul Tuhan, kamu ada kebaikan, kamu peliharalah diri kamu. Ini bedang saya dah letak sebelah kamu. Di tengah malam mereka datang. Lepas Amr bin al-Jamuh ini tidur. Mereka datang. Ambil berhala tu dengan bedang itu ikat kepada dia. Kemudian mereka nampak ada seekor anjing yang sudah mati dan busuk. Mereka ikatkan dia juga dekat seekor anjing itu. Kemudian mereka balingkan dia di satu berigi yang tak ada air. Yang dekat daripada kawasan rumah dia. Di pagi hari tu, Amr bin al-Jamuh, dia bangun, terus dia pergi cek berhala dia tu. Tuhan dia tu ada apa-apa hari ni, ada orang buat lagi kepada dia. Dia tak jumpa. Allah, malam ni juga ada orang curi Tuhan saya. Dia pergi cari dia. Sehingga jumpa dekat berigi itu. Selepas dia melihat kepada berhala tu dalam najis, terikat sekali dengan anjing yang mati, bedan pun sekali dengan dia. Waktu tu dia balik sedar. Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk waktu tu. Dan di waktu itu juga, pemuda-pemuda tu, anak dia sendiri, Muaz bin Amr, dan dua anak dan ayah itu, Muaz bin Jabal dengan anak dia Amr, mereka terus datang jumpa dia. Kenapa ayah di sini? Baca dia buat apa? Kata, berhala ni lah, aku tak faham apa cerita dia. Nanti dia cerita kepada mereka apa yang jadi sepanjang beberapa malam. Walhal mereka yang buat. Mereka tahu. Akhirnya mereka ambil kesempatan waktu tu, bila mereka nak nampak dia, rasa putus asa dari Tuhan ini yang tak boleh pelihara diri dia. Bagaimana dia akan pelihara orang yang bersangka kepada dia. Orang yang beriktikad. Jadi waktu tu mereka terus cerita kepada dia tentang Islam. Mereka terangkan kepada dia yang Tuhan yang sebenar adalah Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki. Allah macam cerita kepada dia akidah Islam. Dan mereka baca kepadanya beberapa ayat Al-Quran. Terus dia masuk Islam. Dia kata, aku percaya. Ini semua Tuhan yang palsu, tidak betul. Ini baru betul sifat Tuhan yang sebenar. Maha agung, maha mulia, maha penyayang. Boleh pelihara diri dia, boleh peliharakan hambanya, memberi rezeki kepada hamba. Ini adalah Tuhan yang benar. Jadi dia masuk Islam, wa hasuna islamuh, dan Islamnya menjadi Islam yang baik. Ada bahagian orang di Madinah masuk Islam tapi jadi munafik. Jadi Islamnya tidak baik. Sebab itu di dalam kitab sirah selalu, kalau mereka kalau ada orang masuk Islam dan jadi ikhlas dan Islam yang baik, mereka kata aslama wa hasuna islamu.
Dia masuk Islam dan Islamnya Islam yang baik. Yani ikhlas dan bagus. Dia bukan munafik. Lepas tu Amr bin al-Jamuh ini lepas masuk Islam, dia membaca satu syair yang dia lirik sendiri. Dia kata, wallahi law kunta ilahan lam takun. Demi Allah, dia bercakap kepada berhalanya. Dia kata, demi Allah, kalau kamu Tuhan sebenar, betul-betul, engkau takkan jadi sekarang sekali di dalam satu tali yang sama dengan anjing yang mati itu di dalam berigi ini. Yakni dia sudah diberi tunjuk dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selepas itu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas Al-Ansar sampai kepada Madinah dan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang Quraisy semakin bertambah gangguan mereka kepada sahabat, kerana orang Quraisy selepas mereka dapat pastikan bahawasanya Al-Ansar ini sudah melakukan perjanjian dengan Muhammad dan mereka masuk Islam, jadi mereka sempitkan jalan untuk sahabat, tambahkan bersiksaan mereka atas sahabat dan mereka tambahkan beberapa kali ganda gangguan mereka dan kehinaan mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada bahagian mereka yang difitnahkan dari agama, yakni sampai disiksa sampai jadi murtad, tinggalkan agama Islam. Dan ada bahagian sahabat yang disiksakan sahaja hari-hari, tidak berhenti. Ada bahagian sahabat yang lari daripada Makkah. Dia tak tahu pun nak pergi ke mana. Yang penting dia nak jauh daripada Makkah. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada mereka, rasa kesian juga kepada mereka. Waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi khabar gembira kepada sahabat semua. Dia kata, Allah sudah tunjukkan saya ke mana kita orang Islam berhijrah. Rasulullah mimpi. Dia kata, aku mimpi kami berhijrah. Yani saya dengan kamu, wahai sahabat, kami berhijrah kepada satu kota atau satu negeri yang penuh dengan pokok kurma. Dan negeri yang banyak pokok kurma dalamnya di negara Arab waktu itu Al-Madinah, Yathrib. Di waktu itu orang Arab panggil Al-Madinah Yathrib. Bukan orang Arab sekarang, orang Arab dahulu. Di zaman Nabi SAW. Orang Arab yang bukan Islam panggil Al-Madinah Yathrib. Jadi Rasulullah SAW dia kata, dan aku yakin negeri itu yang Allah izinkan kita berhijrah kepadanya adalah Yathrib atau Al-Madinah. Wahakadha. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua mereka mula siapkan diri mereka, siap-siap menyediakan diri mereka untuk berhijrah kepada Al-Madinah. Dan perkara tu semua dengan secara sembunyi. Ahli Makkah tak boleh tahu. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, Abu Lahab, ini semua wajib mereka tak tahu. Bahaya sangat kalau mereka dapat tahu atau perasan ada orang nak lari dari Makkah. Mereka akan buat lagi jahat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dengan secara rahasia kepada sahabat semua. Dia kata, siapa-siapa kamu semua sekarang mula lari belahan-belahan, kumpulan-kumpulan atau satu-satu kepada Al-Madinah. Jangan ada orang perasan tintan keluar kamu.
Dan Nabi SAW sebelum mereka bermusafir atau berhijrah kepada Al-Madinah, Rasulullah SAW membuatkan ukhuwah antara Al-Muhajirin yang mahu pindah kepada Madinah, yang berhijrah. Ukhuwah ini yakni kebersaudaraan. Dia ambil tangan mereka dua-dua, Rasulullah SAW bertangan, dia kata, kamu adik-beradik ini, kamu juga adik-beradik ini. Jadi mereka ni, dia setiap satu dia panggil yang lain akhi, saudaraku, akhi. Yani hak ini lagi besar daripada hak orang Islam yang lain kepada dia. Sebab dah jadi akhuwah Islamiyah antara mereka dua-dua. Supaya apa? Yani Rasulullah SAW buat ukhuwah antara orang yang senang dengan orang yang miskin. Supaya mereka bersama-sama saling membantu satu sama yang lain sehingga sampai kepada Al-Madinah. Jadi Rasulullah SAW melakukan ukhuwah antara Abu Bakar wa Umar. Jadi Abu Bakar akhu Umar. Wa akha baina Hamzah wa Zaid bin Harithah. Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harithah. Dua-dua jadi adik-beradik. Uthman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf. Az-Zubair dengan Ibn Mas'ud. Ubadah bin Al-Harith dengan Bilal bin Rabah. Mus'ab bin Umair dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Ubaidah al-Jarrah dengan Salim maula Abi Hudzaifah. Sa'id bin Zaid dengan Talhah bin Ubaidillah. Tinggal sahaja Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib tidak diberi izin oleh Rasulullah untuk berhijrah. Rasulullah suruh dia tunggu. Sebab itu Sayyidina Ali, dia orang yang last, yang akhir berhijrah dari Al-Madinah. Hatta selepas Rasulullah berhijrah, Rasulullah suruh dia duduk dulu di Makkah. Rasulullah bagi dia beberapa tugas di Makkah. Tetapi setelah mereka semua dapatkan berlakuan ukhuwah antara dia dengan orang yang lain, setiap satu dia ada akhi, ada adikku atau abangku atau adik-beradikku, macam tu, setiap satu ada akhi. Ali bin Abi Talib waktu tu dah mula rasa sedih. Sebab apa? Sahabat habis, dah tak ada siapa-siapa yang boleh jadi adik-beradik dia, dan Rasulullah yang ikatkan ukhuwah itu dengan tangan dia. Jadi Sayyidina Ali dia kata, aku ya Rasulullah, mereka semua habis, yani orang Islam habis. Tak ada siapa-siapa yang Rasulullah boleh buat ikatan ukhuwah antara saya dan dia. Jadi siapa adik-beradikku ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, wahai Ali, adakah engkau ridha, yani setuju, adakah engkau ridha aku menjadi adik-beradikmu? Ya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Talib waktu itu dia kata, bala ya Rasulullah raditu. Bala ya Rasulullah. Ya, aku ridha, aku suka ya Rasulullah. Jadi Rasulullah pegang tangan Ali waktu itu, dia kata, engkau adalah adik-beradikku. Engkau di sisiku seperti Harun di sisi Musa. Cuma tidak ada Nabi selainku. Harun, adik-beradik Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang menjadi sebab Harun jadi Nabi. Harun sebenarnya dia bukan Nabi, dia biasa. Tapi Nabi Musa alaihissalam yang baca doa kepada Allah, dia kata, ya Allah, jadikanlah Harun ini juga jadi Nabi supaya dia boleh bantu saya. Jadi Allah jadikan Harun Nabi terus. Ikut yakni dakwah Nabi Musa. Jadi Nabi SAW kata kepada Ali, kamu di sisi saya seperti Harun kepada Musa. Cuma tak ada Nabi. Yakni Harun dapat wahyu, dapat jadi Nabi. Tapi kamu, yakni kamu sahaja, yakni macam Harun kepada Musa, yakni orang yang paling rapat dan bantu saya. Tapi kamu tak boleh dapat wahyu dan tidak Nabi. Aku sahaja Nabi dan saya Nabi yang terakhir. Sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Talib rasa bangga dengan itu. Hikmah ukhuwah ini antara golongan muhajirin sahaja. Sebab ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang Rasulullah SAW ikatkannya antara setiap satu sahabat dengan sahabat yang lain, ini
yang paling masyhur ukhuwah ini Rasulullah buatnya lepas hijrah di Madinah antara seorang daripada Muhajirin dengan seorang dari Al-Ansar. Cuma ukhuwah ni sebelum hijrah. Ukhuwah ni antara golongan Al-Muhajirin sendiri saja. Tak ada Al-Ansar, tak ada. Tak masuk dalam ukhuwah ni. Ini ukhuwah yang pertama Rasulullah buatnya. Dia buatnya sebelum sahabat berhijrah kepada Al-Madinah. Supaya apa? Supaya mereka yang kaya bantu yang miskin, yang senang bantu yang susah, dan sama-sama jadi semua kalau ada ukhuwah macam ni semua jadi sempurna. Dah tak ada risau untuk, tak ada yang akan cakap tak ada kenderaan lah, tak ada makanan, tak ada apa-apa, sebab kamu dengan adik-beradik kamu ni bahagikanlah harta kamu sama-sama. Bagi dia sikit, tolong dia, bantu dia, sehingga kamu semua dapat selamat sampai kepada Al-Madinah. Ini antara juga hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ukhuwah ini, waktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus suruh mereka dah berhijrahlah. Sekarang dah boleh berhijrah kepada Al-Madinah. Siapakah orang yang paling awal berhijrah kepada Al-Madinah? Orang yang paling awal, yang awal sangat berhijrah kepada Al-Madinah, iaitu Abu Salamah. Abu Salamah radhiyallahu an. Abu Salamah ini, dia daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ini kabilah Abu Jahal. Kabilah Abu Jahal namanya Bani Makhzum. Abu Salamah ini dia orang yang paling awal juga akan dipanggil di hari kiamat untuk mendapatkan hisab yang ringan. Ini kelebihan Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu. Dia juga antara orang yang berhijrah kepada kepada Habsyah dahulu. Dan dia balik kepada Makkah. Tapi lepas balik kepada Makkah, orang Makkah biasa mereka ganggu, mereka kacau orang Islam. Jadi dia rasa susah nak jaga agama di negeri ini, di Makkah. Jadi dia berazam nak balik kepada Habsyah. Tetapi dia dapat berita gembira. Berita gembira tu apa? Iaitu ada beberapa orang daripada Al-Ansar masuk Islam, orang Madinah. Dan mereka janji Rasulullah akan jumpa dia dan akan bantu dia dan melindungikan dia. Itu kali pertama ketika datang kepada Rasulullah. Ini kali yang kedua, Bai'atul Aqabah yang kedua. Dia dapat berita gembira tentang berjanjian Aqabah yang kedua. Golongan Al-Ansar yang janji Rasulullah SAW. Jadi dia rasa, oh baguslah kalau ada orang yang akan lindungikan Nabi dan mereka masuk Islam pun mereka semua orang yang hebat-hebat daripada Madinah. Lebih baik saya berhijrah kepada mereka, tak payah balik kepada Habsyah. Habsyah jauh, bukan negara Arab. Jadi lagi bagus saya pergi kepada Madinah je. Itu lagi afdal. Dan sana ada saudara kita orang Islam juga. Lepas dia berazam, dah siapkan unta dia, siap baju dia, makanan dia, dia bawalah isteri dia, Ummu Salamah, dan anaknya. Anaknya masih budak kecil. Mereka mahu berhijrah, mahu tinggalkan Makkah. Lepas Abu Salamah dengan isteri dia dan anak, barulah bergerak nak keluar dari Makkah, dikajar oleh kampung isteri dia. Orang kampung isteri dia.
Isteri dia daripada satu kabilah. Dia dari kabilah lain, Abu Salamah. Orang kabilah macam orang kampung lah. Orang kampung Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dari satu kampung. Abu Salamah dari kampung lain. Orang kampung Ummu Salamah punya, mereka kajar Abu Salamah ni. Mereka kata, kamu ni dah kalahkan kita. Kita nak tahankan kamu, nak kamu jadi murtad, nak kamu tinggalkan agama Islam. Tak berjaya. Tetapi, kalau kamu memang dah nak tinggalkan Makkah, nak pergi kepada Al-Madinah, silakanlah, macam lantaklah pergi. Tapi, kita takkan bagi kamu bawa isteri kamu ni. Sebab isteri kamu ni orang kampung kita. Kita kena jaga, kita ada hak untuk menahankan orang kampung kita. Ya Allah, musibah sekarang. Apa yang Abu Salamah boleh buat? Maka mereka tarik isteri dia. Dan mereka turunkan isteri dia daripada unta itu. Tak bagi dia ikut suami dia. Masalahnya, orang kampung Abu Salamah, suami dia, mereka dapat tahu yang orang kampung isteri Abu Salamah tu, mereka kawalkan isteri Abu Salamah orang kampung mereka. Mereka datang. Mereka cakap, oh, kamu ni nak ganggu kawan kita, orang kampung kita. Tak nak bagi dia bawa isteri sebab isteri ni dari kampung kamu. Kami ni akan ambil anak ini dan akan bagi dia Abu Salamah. Sebab anak ini anak Abu Salamah. Orang kampung Ummu Salamah mereka cakap, takkan kamu ambil anak dia bagi kepada Abu Salamah, bawa pergi kepada Madinah, sebab anak ini anak perempuan kampung kita. Astaghfirullahaladzim. Jadi bergaduh waktu tu. Masalahnya, orang kampung Abu Salamah tarik dari tangan anak dia. Orang kampung Ummu Salamah, isterinya, tarik dari kaki. Sehingga dalam kitab sirah berkata, tangan budak itu terbatah. Tercaput tangan dia. So, mereka lelaki yang kuat dan gagah semua. Tercaput tangan budak itu di depan mata ayahnya dan ibunya. Ujian mereka ketika mereka nak selamatkan agama mereka. Ini berkorbanan mereka. Berkorbanan mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Apa yang terjadi? Abu Salamah terpaksa sambung jalannya kepada Madinah. Orang kampung isteri dia, mereka tahankan Ummu Salamah. Tak boleh musafir. Orang kampung Abu Salamah, mereka ambil anak. Jadi, anak di satu kampung, ayah dah pergi Madinah, isteri di kampung dia. Ummu Salamah radhiyallahu anha, setiap hari sepanjang 1 tahun. Sepanjang 1 tahun, setiap hari dari pagi sampai petang, dia keluar dari rumah, duduk di atas satu basir atau satu macam batu yang tinggi macam tu. Dia tengok kepada Makkah, nangis sahaja sampai petang. Sedih. Anak dia tak ada, suami dia tak ada, tangan anak dia dah terputus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap hari dia keluar nangis. 1 tahun. Akhirnya, lepas 1 tahun, ada seorang lelaki daripada sepupu dia. Lalu, satu hari, lalu sahaja macam tu, dia terbandang kepada Ummu Salamah. Nampaknya selalu nangis. Hari-hari keluar nangis sana. Hari-hari keluar nangis di kawasan tu. Lepas tu dia rasa kesian sangat. Dia rasa kesian sangat kepada perempuan ini. Dia pergi cakap dengan orang kampung dia. Dia kata, wahai saudara semua, kamu semua ni tak rasa kasihan ke? Tak rasa kesian kepada perempuan ini? Kesian, miskinah. Yang dia kata kesian dia. Cuba izinkan dialah. Bagi dialah ikut suami dia dan jumpa anak dia. Maka mereka waktu tu pun rasa juga kesian lah. Sebab dah 1 tahun dah.
Hari-hari nangis, tak berhenti nangis, sedih. Allah. Orang kata apa? Tertekan. La ilaha illallah. Mereka waktu tu kaum dia, orang kampung dia, mereka cakap tak apalah. Kita dah izinkanlah kamu pergilah ikut suami kamu. Maka kaum atau kabilah suami dia, lepas mereka tahu bahawa yang kabilah isteri Abu Salamah tu mereka bagi dia ikut suami dia, mereka bagi dia pun anak dia. Mereka cakap, okey, kalau macam tu kamu ambil anak kamu ni, ikutlah, pergilah jumpa suami kamu di Madinah. Jadi dia gembiralah waktu tu. Dia terus siapkan satu unta khas untuk dia bermusafir. Dia letak anak dia atas dia, kecil budak. 1 tahun tak nampak anak dia. Dan dia mula bergerak dari Makkah kepada Al-Madinah. Ini orang yang pertama berhijrah kepada Al-Madinah. Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah dengan anak dia. Sehingga dia di tengah jalan sampai kepada satu kawasan namanya At-Tan'im. Satu tempat namanya At-Tan'im. Dia terjumpa dengan satu lelaki yang namanya Uthman bin Talha. Uthman bin Talha. Uthman bin Talha ni dia yang jaga kunci Al-Kaabah. Dan keturunan dia yang jaga kunci Al-Kaabah sampai zaman sekarang. Dia mungkin di waktu tu nak pergi Madinah atau nak balik dari Madinah nak pergi Makkah. Walhasil dia terjumpa. Dia nampak Ummu Salamah. Dia kenal pun. Dia kata, ayuh, dia tanya dia, waktu dia keluar tak ada siapa-siapa pun ikut dia. Dia satu orang sahaja. Maka dia tanya dia, tak ada siapa-siapa ikut kamu, tak ada siapa-siapa tolong jaga kamu musafir satu orang, bahaya. Dia kata, tak ada. Saya memang satu orang. Kamu nak pergi menuju ke mana? Dia kata, kepada suami saya di Madinah. Tak ada siapa-siapa bersama kamu boleh bantu? Dia cakap, tak ada. Ada Allah dan anak saya ni saja. Kisihan Sayyidatina Ummu Salamah. Maka Uthman bin Talha ni hatinya waktu tu rasa kisihan kepada dia. Dia kata, perempuan musafir satu orang macam ni bahaya. Jadi daripada akhlaknya dia kata, tak apa, saya akan ikut kamu lah sehingga kamu sampai selamat kepada Al-Madinah. Jadi dia ikut pun, dia seronok lah. Alhamdulillah, ni ada orang boleh teman. Dia dah takut juga. Dan dia hantar dia sehingga sampai kepada Quba. Quba itu dah khalas, dah masuk Madinah lah. Lepas dia masuk Madinah, Uthman dia kata, okey, sampai sini saya minta maaf, minta izin, saya nak balik kepada Makkah. Kamu sekarang dah jalan ke depan sikit, kamu akan jumpa suami kamu. Dia memang ada di negeri ini. Maka Ummu Salamah, dia memuji kepada Uthman bin Talha. Dia kata, ma ra'aitu sahiban akrama min Uthman bin Talha. Aku tidak pernah melihat teman yang lebih baik daripada Uthman bin Talha. Kenapa dia cakap macam tu? Dia kata, lepas dia bagi tahu yang dia akan ikut saya kepada Madinah, dia terus pegang tali yang diikat kepada hidung unta itu. Kemudian dia jalanlah sekali dengan saya. Tapi jalan kepada Madinah naik unta, itu jauh, perlu 2 minggu macam tu. Perlu macam 2 minggu. Jadi kalau di tengah malam, biasanya orang musafir akan
rehat, duduk tidur di bawah pokok ke, di mana-mana, atau kadang-kadang ulama sirah kata dahulu ada yang lebih kurang macam hotel tapi tu buka, tak ada orang jaga. Macam ada beberapa rumah yang bina di tengah jalan, rumah atau bunduk-bunduk untuk orang musafir boleh rehat. Jadi mereka rehat di sana. Waktu mereka rehat, setiap malam berhenti musafir, sambung dibagi. Sambung sehingga maghrib. Kemudian rehat, tidur, sambung dibagi. Waktu rehat, sebenarnya Uthman bin Talha dia boleh buat jahaja kepada Ummu Salamah. Dia boleh buat macam-macam. Dan Uthman bin Talha waktu itu dia belum lagi masuk Islam. Ummu Salamah Muslimah. Uthman bin Talha dia belum lagi masuk Islam. Tapi dia masuk Islam nanti. Tapi waktu kejadian ini dia belum lagi Islam. Dia masih syirik ikut agama Quraisy. Tapi dia jaga amanah. Dia jaga maruah perempuan itu yang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah dia kata, kalau kita sampai di tengah malam untuk istirahat, sehingga bagi baru sambung jalan, dia akan berhenti, bagi saya turun, dia suruh unta tu macam duduk. Lepas tu dia akan suruh saya turun dulu, pergi sana, dia akan pusing, tak nampak saya. Dia akan ambil barang saya, hantar kepada saya. Lepas tu dia akan ikat kepada pokok. Yang ni dia buat kerja tu semua tanpa mengganggu rasa malu Ummu Salamah. Sehingga dibagi, lepas mereka nak sambung jalan, dia akan bangun kepada unta itu, dia letak barang atasnya, kemudian dia akan jauh sikit, suruh Ummu Salamah, silakan naik. Dia tak berdirilah dekat dengan Ummu Salamah, supaya dia tak rasa malu kalau dia nak naik, terbukalah nampak auratnya ke, atau dia malu nak naik atau unta depan dia, dia nampak dia. Jadi dia pusing muka dia, dan dia jauh sikit, dia cakap sama dia, silakan sekarang boleh naik. Lepas kamu naik, baru saya akan bawa unta ni jalan. Jadi Ummu Salamah dia sangat rasa syukur dan tak lupalah jasa baik Sayyidina Uthman bin Talha ketika itu, dan dia sangat merasa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala hantarkan untuk dia Uthman bin Talha ini untuk teman dia sehingga dia sampai kepada Al-Madinah. Kalau bukan Uthman bin Talha, kalau orang lain macam Abu Jahal lah, orang yang kafir, yang jahat, mereka akan siksakan dia, akan ikatkan dia dan akan pulangkan dia kepada Makkah untuk disiksakan sahaja. Tapi alhamdulillah, dia pun dah korbankan banyak, dah terbesar dengan suaminya, dengan anak dia tangan dia terputus sebab mereka tarikkan orang kafir waktu tu. Jadi macam Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia tenang sikit sekurang-kurangnya dalam musafir ni, sehingga dia sampai kepada suaminya di Al-Madinah. Dan lepas sampai sana dia jumpa suami dia, alhamdulillah, Sayyidatina Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Jadi orang yang pertama berhijrah kepada Al-Madinatul Munawwarah daripada Makkah kepada Al-Madinah, dan berhijrah ni sebelum Bai'ah Aqabah yang ketiga. Ini sebelum perjanjian Aqabah yang ketiga. Awal sangat. Dari awal. Dari sebelum Rasulullah SAW suruh sahabat hijrah kepada Madinah. Dia sendiri, Abu Salamah, dia dah buat keputusan sendiri. Dia terus bergerak kepada Al-Madinah lepas dapat khabar gembira yang ahli Al-Madinah sudah masuk Islam. InsyaAllah esok kita akan sambung juga cerita-cerita atau kisah-kisah sahabat Nabi SAW yang mula berhijrah kepada Al-Madinah, khususnya cara Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Cara Sayyidina Umar bin Al-Khattab berhijrah kepada Al-Madinah begitu dahsyat dan ajib. Esok insyaAllah kita akan mula kuliah kita dengan cara Sayyidina Umar bin Al-Khattab berhijrah kepada Al-Madinah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.